إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، وإلى الأولياء والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصفوفية المحققين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وإلى صاحب هذا الكتاب الإمام السيوطي، وإلى شيخنا الدكتور إسماعيل خليل إلياس حفظه الله تعالى، ثم إلى والدينا ووالدينا، وخصوصا إلى أرواح المسلمين والمسلمات. شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في الأرض والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم وبلغ رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimulakan Tuan Imam Masjid Tandok, serta seluruh AJK, jawatan kuasa masjid, tuan-tuan, puan-puan, para asatizah sekalian, para ahli jawatan kuasa kampung dan sebagainya. Pada hari ini kita bersua lagi untuk meneruskan daurah kitab Syama'il Muhammadiyah pada pagi yang berkat, iaitu pada pagi 1 Rejab pada tahun 1444. Sebenarnya dengan 1 Rejab ini, sukacitalah saya untuk mengingatkan tuan-tuan bahawa bulan Rejab ini ialah satu bulan yang mulia, satu bulan haram, iaitu bulan yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya agar hamba-Nya menjadi lebih giat untuk beribadat. Bulan Rejab ini mempunyai beberapa nama. Antaranya Al-Asam, Alif Sad Mim. Al-Asam, iaitu meliputi. Kenapa? Kerana pada bulan Rejab ini rahmat Allah Subhanahu wa taala meliputi kepada hamba-hambanya. Dan disebabkan itulah pada bulan Rejab ini digalakkan kita untuk banyak beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada bulan ini sebagai bulan permulaan untuk kita menghadapi bulan Ramadan sebagai madrasah ataupun tempat untuk kita bersiap siaga untuk mendapatkan bulan yang sangat mulia, iaitu bulan Ramadan. Nama lain bagi bulan Rejab ialah Syahrul Haram, kerana pada bulan ini diharamkan bagi umat Nabi SAW pada zaman jahiliah dahulu untuk berperang. Sejak dari zaman jahiliah mereka menghormati bulan ini kerana bulan ini salah satu bulan haram yang terpisah daripada bulan-bulan yang lain. Dan antara nama lain bagi bulan Rejab ialah Al-Asam,
alif sad mim, dengan bermaksud bahawa pada bulan ini doa-doa daripada hamba-hamba Allah sangat didengari oleh Allah. Jadi disebabkan itulah digalakkan kepada kita untuk memperbanyakkan istighfar dan juga meminta keampunan serta memperbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu ialah sedikit selingan mengenai bulan Rejab yang sedang kita lalui pada fasa ini. Baik, mungkin tuan-tuan telah mengetahui mengenai sedikit sebanyak kitab Syama'il Syarifah yang ada pada tangan tuan-tuan ini. Tetapi saya suka cerita untuk mengulang kembali sedikit sejarah mengenai kitab ini. Disebabkan pada hari ini ada tuan-tuan yang berkelampangan untuk hadir, yang mereka tidak hadir pada kemarin. Jadi sukacitalah saya untuk mengimbas kembali mengenai kitab yang ada pada tangan tuan-tuan ini. Kitab Syama'il Syarifah ini karya Imam As-Sayuti, berasal daripada Jam'ul Jawami' yang mengandungi 100,000 hadis. Kemudian kitab ini diringkaskan menjadi Jam'ul Shaghir oleh Imam Sayuti juga, menjadikan jumlah hadis yang terkandung di dalamnya itu sebanyak 10,000. Kemudian kitab yang ada pada tangan tuan-tuan ini diringkaskan lagi oleh penulis yang sama, iaitu Imam As-Sayuti, dengan kandungan hadis sebanyak 722 hadis yang membicarakan pada bab akhlak Nabi SAW dan fizikal rupa paras Nabi SAW. Hal ini dibuat adalah untuk memudahkan para pembaca untuk mengenal dan juga mencintai Nabi SAW. Bayangkan jika tidak diringkaskan, mana mungkin kita mempunyai semangat ataupun mempunyai kekuatan yang tinggi untuk baca 10,000 hadis. Jadi ini adalah inisiatif ataupun ini adalah usaha daripada Imam Sayuti untuk memudahkan para masyarakat untuk membaca kitab-kitab Sirah Nabawi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kitab yang ada pada tangan tuan-tuan ini telah ditahqiq, telah disemak, telah diletakkan huraian oleh Dr. Syekh Khalil Ilyas. Dr. Syekh Khalil Ilyas ialah penaung bagi Syekh Khalil Ilyas ialah penaung kepada Darul Hikmah, sebuah pusat pengajian yang beroperasi di Kuala Nerang. Syekh Khalil Ilyas telah menghidupkan semula kitab ini di kalangan para penuntut ilmu. Sebelum ni sudah pasti tuan-tuan sangat makruf tentang Syama'il Muhammadiyah daripada Imam Tirmizi. Kitab ini agak berlainan dengan Syama'il Muhammadiyah, kerana jika tuan-tuan tengok dalam kitab ini, mulai pada awal hingga ke akhir tidak ada bab-bab. Yang hanya terkandung di dalam kitab ini ialah dua benda, iaitu hadis mengenai rupa paras Nabi dan juga hadis berkenaan kepribadian dan juga akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ia agak berbeza. Jadi ia agak berbeza dengan kitab yang ada pada Syama'il Muhammadiyah, kerana pada ketika itu ia meliputi pelbagai bab yang memudahkan masyarakat untuk mengenalnya. Baik, Syekh Khalil Ilyas telah menghidupkan semula kitab ini, yang menjadi satu kerugianlah jika kita tidak mengenalnya. Jadi ini adalah inisiatif pada Syekh Khalil dan juga daripada guru kami Ustaz Zamzuri bin Harun, iaitu guru di Maktab Mahmud Al-Ustaz, yang telah menterjemahkan, dan juga daripada beberapa ustaz lagi, Ustaz Ridwan, yang telah mereka bentuk kitab ini dan menyebarkannya kepada masyarakat. Kitab ini adalah sebuah usaha untuk mengembalikan ilmu kepada masyarakat dan juga untuk mengutip sumbangan bagi membina mat'am, iaitu kantin,
di Kuala Nerang sebagai tempat berbuka puasa bagi murid-murid yang berada di sana. Kerana pada sebelum ni majlis berbuka puasa hanya diadakan di bawah kemah. Jadi apabila ada angin yang kuat dan pada waktu malam ada binatang-binatang yang ni, dia jadi satu masalah lah. Jadi perlukan satu tempat yang tertutup, tempat yang bertingkap, bertutup untuk menyelesaikan lagi lah murid-murid dan juga para asatizah yang berada di tempat tu. Jadi macam kami kata tu lah, di kitab ni dijual dengan harga RM50. Tak ada sebarang komisen yang Syekh Khalil ambil. Walaupun Syekh Khalil yang bagi penerangan, bagi ta'liq, bagi perincian di dalam setiap hadis ni, tapi Syekh Khalil tak ambil sebarang komisen. Begitu juga dengan penterjemah Ustaz Zamzuri, dan begitu juga dengan semua ustaz-ustaz lagi yang berkhidmat di dalam kitab ini, sehingga ia dibukukan dan sampai ke tangan tuan-tuan. Jadi RM50 itu ialah sumbangan terus masuk untuk membina kantin. Jadi ini adalah salah satu usaha untuk menyemarakkan lagi ilmu di dalam masyarakat sekalian. Okay, insya-Allah kita akan sambung pada hadis yang ke-53, muka surat 55. Baik, hadis yang ke-53. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ata maridan aw utiya bihi qala adhhibil ba'sa rabban nas ishfi wa antal shafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. Yang bermaksud, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mengunjungi orang sakit atau dikunjungi mereka, baginda sallallahu alaihi wasallam akan berdoa, wahai Tuhan sekalian manusia, hilangkanlah kesakitannya, sembuhkanlah dia, kerana Engkaulah Maha Penyembuh, tiada kesembuhan selain daripada kesembuhanmu. Sembuhkannya sehingga tiada lagi padanya sebarang kesakitan. Jadi inilah satu doa yang sangat mujarab, satu doa yang boleh kita hafal dan kita amalkan ketika kita menziarahi orang-orang sakit, ataupun ketika orang sakit datang kepada kita. Seperti dalam hadis ini, apabila baginda mengunjungi orang sakit ataupun keadaannya yang sama, Nabi akan menggunakan doa yang sama apabila orang sakit mendatangi Nabi. Jika kita tengok daripada konteks doa ni, wahai Tuhan sekalian manusia, hilangkanlah kesakitan, sembuhkanlah dia kerana Engkaulah Maha Penyembuh. Di sini kita dapat lihat bahawa konsep tauhid, iaitu menyatakan bahawa kesemua yang memberi kuasa itu ialah Tuhan. Lalu Nabi menambah dalam doa ni, la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. Sembuhkannya sehingga tiada lagi padanya sebarang kesakitan. Jadi kita dapat lihat bahawa telitinya Nabi ketika meminta daripada Tuhan. Daripada doa ini kita dapat lihat Nabi ini minta kepada supaya kesakitan itu disembuhkan. Yang pertama. Dan yang kedua ialah supaya tiada lagi bekas kesakitan tu pada diri orang tu. Mungkin ketika mana kita sakit, apabila kita reda ataupun surut daripada kesakitan tu, bekas kesakitan tu masih lagi ada, kesan efek pada kesakitan tu. Jadi dalam doa ni Nabi rangkum semua, dan Nabi tambah lagi bahawa janganlah orang yang disakiti ini akan ditimpakan kesakitan yang sama pada lain kali.
Di sinilah kita dapat lihat bezanya doa kita orang biasa dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana setiap perkataan doa yang Nabi ucapkan itu mempunyai maksud yang tersendiri yang merangkumi setiap fasa. Disebabkan itulah apabila kita pergi umrah atau pergi haji, tuan-tuan akan dibekalkan buku panduan umrah, doa, sa'i apa semua tu. Waktu tawaf kena baca apa? Tawaf yang pertama, kedua, ketiga, ketujuh, sa'i, yang apa, doa-doa yang berbeza. Jika kita tengok, nak kena baca ke doa-doa ni? Bukankah kita boleh doa terus? Minta lah apa pun waktu duk tawaf tu, kan tempat tu mustajab doa. Lagipun perbuatan tawaf tu ialah perbuatan, dia bukan ucapan. Macam tu juga sa'i. Sa'i tu ialah perbuatan. Daripada Marwah ke Safa, Safa ke Marwah, bukan terikat dengan perbuatan. Kena baca ayat sekian-sekian ke? Tak. Tetapi kenapa tuan-tuan dibekalkan dengan buku panduan umrah tu? Kerana setiap ucapan, setiap doa yang tuan-tuan minta mengikut buku panduan tu adalah datang daripada sunnah Rasul. Dan sunnah Rasul ini sudah semestinya setiap doa yang minta tu ialah detail. Setiap doa tu tidak hanya mengenai hal-hal keduniaan, tetapi juga hal-hal akhirat. Bayangkan kalau kita sendiri yang duk minta. Tengah-tengah duk tawaf tu, tawaf yang pertama tu boleh gagah lagi. Tawaf yang kedua tu kita pun tak tahu nak minta apa. Sebab kita apa yang kita minta ni hanyalah apa yang ada di mata kita saja. Kita rasa apa yang ada di mata kita tu benda yang penting. Jadi lepas sahaja kita minta benda tu, maka benda lain dah tak bernilai. Sebenarnya ada. Sebabnya ada lagi benda yang lebih bernilai, iaitu hari akhirat. Jadi disebabkan itulah, mau tak mau, kita kena tengoklah buku panduan umrah tu. Supaya setiap detik kita tawaf, setiap langkah kita sa'i, Safa dan Marwah tu menjadi sangat bernilai. Kerana tempat-tempat itu ialah tempat mustajab doa. Dan disebabkan itulah juga dalam doa ni kita akan tengok yang contoh yang tuan-tuan duk baca ketika sembahyang witir. Lah ni nak bulan puasa lah, sembahyang witir lah. Kita akan tengok ketika mana kita minta doa sembahyang witir tu, Allahumma inna nas'aluka iman daimah tu. Kemudian Allahumma inna nas'aluka afwa wal afiyah wa syukra 'alal afiyah wa nas'aluka tamamal afiyah. Jika kita tengok afiyah di situ diulang sebanyak 3 kali. Allahumma inna nas'aluka afwa wal afiyah. Ya Allah, kurniakanlah kepadaku keampunan dan kesihatan. Wa nas'aluka tamamal afiyah, dan kurniakanlah kepadaku kesempurnaan dalam kesihatan. Dan diakhiri dengan syukra 'alal afiyah. Ya Allah, pandukanlah aku ni untuk bersyukur dengan kesihatan yang telah Engkau berikan. Jadi setiap doa yang dibaca tu, termasuklah doa sembahyang tarawih, walaupun panjang, tapi setiap doa tu mengandungi intipati yang tersendiri, mempunyai makna-makna yang tersendiri. Jadi janganlah duk marah kat tok imam kalau dia baca doa yang panjang. Kerana bulan puasa tu doa mustajab doa. Macam itulah. Seterusnya hadis ke-54. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ata baba qaumin lam yastaqbilil baba min tilqa'i wajhihi walakin min ruknihi al-aymani awil aysar wa yaqulu assalamu alaikum assalamu alaikum. Dengan maksud, apabila baginda Nabi SAW datang ke rumah sesuatu kaum, baginda SAW tidak akan berhadap wajahnya ke hadapan pintu, sebaliknya menghadap ke sudut kanan atau kiri, seraya mengucapkan Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ini adalah kerana sebahagian pada akhlak Nabi ialah menjaga aib orang lain. Dan ini adalah kerana didikan baginda kepada umatnya. Maka perbuatan ini menjadi sunnah ketika mengetuk pintu rumah orang. Ketika mana kita pergi ke rumah orang,
ada pintu di depan tu, ada kalanya kita akan ketuk berhadapan dengan pintu tu. Nabi SAW tak ajak macam tu. Nabi kata kalau nak ketuk tu, kita duduk sebelah kanan ketuk, atau pergi ke sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Ataupun jika tempat tu sempit, kita hadapkan muka kita ke tempat lain, lepas tu kita ketuk macam tu. Kerana apa? Kerana mungkin pintu tu akan terbuka. Apabila pintu tu akan terbuka, maka mungkin akan ada orang perempuan yang tidak menutup aurat sebagai contoh, ataupun orang lelaki yang tidak menutup aurat sebagai contoh di sebalik pintu itu. Maka perkara ini akan menjadi satu dosa. Dan disebabkan itulah Nabi mengajar umatnya, mengajar kita semua ni supaya menjaga kemaslahatan, menjaga adab ketika bertandang ke rumah orang. Dan apabila datang ke rumah orang, kita akan memberi salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dan ma'ruflah, kita bagi salam ni sebanyak 3 kali. Apabila tiada sahutan, maka kita beredarlah. Perkara ini juga kita boleh praktikkan ketika mana kita call orang. Kita nak call orang yang penting. Kali pertama kita call, dia tak angkat. Call yang kedua, tak angkat juga. Cukup yang call yang ketiga, tak angkat, maka berhentilah. Jika kita ada urusan dengan orang tu, maka kita call lah orang lain yang mungkin berada bersekitaran dengan orang tersebut. Jadi samalah adab kita bertandang ke rumah orang dengan adab kita menelefon orang. Jadi had limit dia 3 kali lah. Tak aduh lah orang buat miss call sampai 5-6 kali. Kerana benda tu boleh jadi mengganggu. Dia sebagai satu adab ketika mana kita bermuamalah dengan orang lain. Tuan-tuan, kitab ni kita bukan nak baca dia dari segi sejarah. Kita bukan nak baca dia, oh, Nabi buat macam ni. Pada tahun Nabi, oh Nabi pada mau ketuk pintu rumah orang macam ni. Tak apalah. Kita bukan nak tahu dari segi sejarah. Kita juga bukan nak tahu dari segi tarikh. Kita juga bukan nak tahu segi suasana. Tapi apa yang kita nak daripada ni ialah akhlak. Apa yang kita nak belajar daripada ni ialah kita meniru apa yang Nabi ajarkan kepada kita. Kerana Nabi ni ialah satu-satunya manusia yang paling sempurna dari segi akhlak yang telah diutuskan kepada kita. Bu'istu li utammima makarimal akhlak. Nabi bersabda, aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak ke atas kamu semua. Pada hari ini, semua benda kita terpaksa kembali kepada agama. Secanggih manapun perkara tersebut, semaju manapun kita dalam teknologi ataupun pemikiran, kita terpaksa kembali kepada agama. Kerana agama itu fitrah. Saya bagi contoh satu situasi, iaitu COVID-19. Apabila COVID-19 melanda dunia, maka semua negara-negara besar menjadi buntu untuk mencipta penawar bagi virus tersebut. Ada sebahagiannya mati ramai, ada Itali, US dan sebagainya. Kerana tidak dapat mencipta penawar pada masa yang cepat. Jadi pada masa tersebut kita dapat lihat apakah yang berjaya mengawal manusia, masyarakat pada waktu itu dalam keadaan huru-hara pada waktu itu. Negara kita mungkin kita nampak biasa, tapi negara orang lain dia menjadi satu kekacauan. Jika tuan-tuan nak tahu perkara yang berjaya mengawal masyarakat Malaysia pada waktu itu ialah satu saja jawapan, iaitu agama. Kerana pada ketika itu Jabatan Mufti, Jabat Agama telah mengeluarkan arahan jangan main masjid, sembahyang Jumaat tak boleh, kalau main nanti pun ada SOP jarak berjarak. Jadi manusia penganut Islam ni mereka sangat patuh kepada arahan agama. Jadi perkara itu dapat mengawal masyarakat yang ada pada ketika itu. Berbeza dengan negara luar.
Sebagai contoh US, mereka bukan sahaja tak ada satu institut agama yang boleh mengawal akhlak ataupun moral mereka pada ketika itu, tapi masalah mereka pada masa itu juga adalah golongan anti-vaksin yang menyebabkan banyak huru-hara lah, kematian dan sebagainya. Jadi ini adalah salah satu pengajaran bagi kita. Sejauh mana pun kita melangkah, secanggih mana pun kita melangkah, akhlak, kepribadian itu adalah nombor satu. Dan siapakah yang patut kita jadikan taulan, ikutan? Tidak lain dan tidak bukan ialah Nabi Muhammad SAW. Dan dengan demikian itulah kita kenalah mempelajari kepribadian dan akhlak Nabi ini, supaya kita dapat ikuti. Kalau orang tanya kalau orang tanya kepada kita, dah belajar ni tentang si hadis Nabi dah belajar, hadis akhlak Nabi ni pun dah belajar, hadis rupa bentuk Nabi ni pun dah belajar, kenapa belajar lagi? Selagi mana kita tidak dapat mencintai Nabi sedalam-dalam hati kita, selagi itulah kita masih lagi perlu belajar untuk mengenali Nabi. Tuan-tuan, kita sebut nama Nabi ni banyak kali kita sebut nama Nabi. Waktu azan, Tok Bilal akan sebut, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Waktu subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, setiap hari. Di dalam sembahyang, tasyahud, kita menyebut juga nama Nabi. Dalam qunut, kita menyebut nama Nabi. Bagi tuan-tuan yang duk berzanji, ranggah tak ada lah, duk tinggi suara tu, bawa lagu syikah ke, jiharkah ke apa ke. Tuan-tuan waktu mahaban tu pun duk derah suara. Jadi pada ketika itu, siapakah betulkah kita kenal dengan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW? Jadi untuk mendapat jawapan ke semua itu, perlulah kita belajar kembali hadis-hadis, sirah-sirah yang telah ditinggalkan oleh ulama kepada kita. Kerana ulama inilah panutan hidup kita. Mereka menulis dan meninggalkan segala maklumat ini kepada kita untuk kita pelajari. Baik, seterusnya. Hadis ke-55. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza ataahu al-fai'u qasamahu fi yawmihi fa'ata ahila hadzain wa a'ta al-'azaba hadzan. Apabila dipersembahkan harta rampasan perang, baginda sallallahu alaihi wasallam akan membahagikannya pada hari tersebut juga. Baginda sallallahu alaihi wasallam memberikannya kepada orang yang mempunyai keluarga dengan kadar 2 bahagian, dan kepada si bujang sekadar 1 bahagian. Jadi hadis ini menceritakan ketika kaum muslimin mendapat harta rampasan perang. Kana iza atahul fai'u. Al-fai'u ni ialah harta rampasan perang yang didapati tanpa pertumpahan darah. Maksudnya apabila kaum muslimin datang dengan segerombolan askar, segerombolan tentera, kaum musuh jadi takut dan mereka tinggal segala barang yang mereka ada pada ketika itu, dan harta rampasan perang itulah dinamakan al-fai'u. Jika ghanimah itu melibatkan pentumpahan darah. Contohnya kaum muslimin berperang dengan kaum musyrikin pada peperangan Badar. Maka berlaku ada di kalangan muslimin mati, ada di kalangan musyrikin mati, pertumpahan darah berlaku, maka harta yang didapati daripada perang itu dinamakan al-ghanimah. Itu adalah segi istilah. Jadi hadis ini menerangkan bahawa Nabi ketika mana dapat harta tu, Nabi akan membahagikannya pada hari itu juga. Kerana peperangan tak berlaku, pertumpahan darah tak berlaku, tak ada siapa sakit. Jadi harta rampasan itu Nabi akan bahagikan pada hari itu juga. Kata guru kami Syekh Khalil Ilyas, hadis ini ialah
menunjukkan kepada isu amanah ataupun isu integriti. Nabi SAW apabila dapat sahaja duit tu, dapat sahaja harta rampasan tu, terus akan bedak kepada tentera. Jadi Syekh Khalil Ilyas berkata, maka macam manakah pentadbiran kaum muslimin pada hari ini? Kaum muslimin pada hari ini suka menunda-nunda. Mereka suka menyukarkan orang yang berhak untuk mendapat harta tersebut atas dasar birokrasi dan sebagainya. Maka jika pentadbiran itu adalah baik, jika penundaan itu adalah baik, maka tidak ada masalah. Tetapi jika penundaan itu disebabkan kecuaian ataupun saja buat lambat, ataupun disebabkan kita ni lara ataupun lalai, maka semua perkara ini akan dipersoalkan kepada di hari akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara ini kita kena ambil perhatianlah, bahawa apabila urusan yang melibatkan kewangan sampai kepada kita, maka kita mesti segerakannya kepada orang-orang yang memerlukan. Syekh berkata, manusia ni memang sifat dia ni suka menunda-nunda, lalai. Dan disebabkan itulah Syekh kata, hikmah kenapa zakat fitrah ni deadline dia ataupun tarikh lah dia ni kena bayar sebelum solat Aidilfitri. Kerana kalau tak ada deadline pada waktu tu, semestinya manusia ni akan menunda-nunda, sehingga dia akan menunda kepada tahun hadapan. Kerana apabila melibatkan duit dalam urusan keagamaan ni, memang macam tu sifat manusia. Berbeza apabila dia ni melibatkan urusan kekeluargaan, melibatkan urusan maintenance, melibatkan urusan keduniaan, maka dia akan mempercepatkan. Tapi apabila melibatkan urusan dunia, manusia ni memang sifatnya suka menunda-nunda. Jadi Syekh memberi pesanan supaya kita ni janganlah menjadi orang macam tu. Kerana ini, walaupun hadis ini pendek, tapi hadis ini menunjukkan kita mengenai isu integriti, isu amanah, menjalankan tugas tetap dan tepat pada waktunya. Contoh dalam pengurusan masjid, kita bolehlah mengambil contoh, kalau kita menunda untuk satu kebaikan. Contohnya isu duit more, nak puasa, duit more. Kalau kita kutip duit more untuk 1 tahun tu, lepas tu kita kata kita belanjakan habis duit ni pada tahun tersebut juga. Jadi dia ada kesan buruk sikit lah. Maksudnya tahun depan tu, waktu awal puasa tu, tak ada apa lah. Sebab duit more takkan boleh kutip awal kan. Dia mesti lebih boleh kutip lewat sikit. Dalam 5 hari puasa baru ada benda tu. Jadi pada keadaan macam contoh pentadbiran tersebut, bolehlah untuk kita menunda. Sebab tak habislah duit tu dalam satu masa. Sebabkan ada kemaslahatan, fikir jauh lagi ke depan. Itu melibatkan perbincangan lah itu. Dan Nabi memberikan kepada orang yang punya keluarga dengan 2 kadar bahagian, dan kepada si bujang sekadar 1 bahagian. Di sini juga Nabi menunjukkan kepada kita pembahagian ni walaupun dilakukan dengan cepat, walaupun dilakukan dengan segera, bukanlah dilakukan dengan tegopoh-gopoh, ataupun dilakukan dengan kroni, ataupun dilakukan dengan kabel, tapi dilakukan dengan hikmah. Orang yang ada keluarga diberikan 2 bahagian, manakala si bujang diberikan 1 bahagian. Hadis yang ke-56. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza atahu rajulun fara'a fi wajhihi bishran akhadha bi yadihi. Apabila didatangi oleh seseorang yang dilihat wajahnya dalam keadaan ceria, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memegang tangannya. Baginda Nabi memegang tangannya kerana kasih kepadanya
Baginda Nabi turut bergembira dengan kegembiraan mereka dan bersedih dengan kesedihan mereka. Baginda Nabi juga akan lebih mengutamakan akan lebih diutamakan daripada diri mereka sendiri. Walaupun hadis ini satu hadis yang pendek, tapi hadis ini mengandungi pengajaran yang amat besar, kerana di dalamnya terkandung fiqh dakwah. Dia macam ni. Apabila didatangi oleh seseorang yang dilihat wajahnya dalam keadaan ceria, baginda Nabi akan memegang tangannya. Ini menunjukkan bahawa Nabi meraihkan umatnya. Para sahabat-sahabat sekalian, pada zaman Nabi itu, Nabi ni macam kita belajar kemarin, Nabi ni orang yang paling segak, orang yang paling smart, orang yang paling berkarisma, ada haibah, ada gerun. Orang tengok pun bergerun. Dan para sahabat ni, dia pelbagai latar belakang. Ada hamba, ada usahawan, ada tukang besi, ada petani, tanam pokok kurma. Macam kita lah buat bendang. Kita buat bendang, taklah semak sangat kan. Saya buat bendang kaki pun duk kena tikam kulit siput. Kaki pun berkelarah. Jadi biasa-biasa je. Tapi Nabi ni dia high class. Dia di tingkatan yang lebih tinggi. Jadi pada keadaan ini Nabi akan meraihkan semua orang, meraihkan para sahabat-sahabatnya. Dan di sini Syekh Khalil Ilyas menegur sifat yang ada pada pendakwah pada hari ini. Pendakwah pada hari ini, apabila dia duduk di atas kursi, dia nak manusia yang datang kepada dia. Contoh pada hari ini, saya duduk di kursi ni, saya nak perhatian daripada tuan-tuan. Saya nak perhatian lah daripada tuan-tuan. Sebenarnya Syekh Khalil kata, jika kita teliti balik sejarah pada Nabi dulu, Nabi sendiri yang pergi berdakwah di tengah-tengah kabilah. Bukan dia yang nanti orang mai kepada dia, tapi dia sendiri yang turun berdakwah kepada orang. Jadi kita teliti sirah, Nabi pergi di tengah-tengah, naik ke bukit Safa tu, ketika tu berdakwah kepada orang yang mengatakan, tinggallah ajaran nenek moyang kita, sembahlah Tuhan, ucaplah la ilaha illallah. Jadi Nabi sendiri yang turun untuk berjumpa dengan orang yang dia akan dakwah. Jadi berbeza pada pendakwah yang ada pada hari ini. Syekh Khalil berpesan agar kita sentiasa perlu merendahkan diri. Kita perlu menyantuni semua orang. Kerana pendakwah pada hari ini, apabila dia duduk di atas kursi, maka dia lebih suka untuk mengkritik manusia. Dia lebih suka untuk menyebabkan benih-benih kebencian. Benih-benih kebencian pada satu-satu isu itu timbul. Dan perkara ini tidak sepatutnya terjadilah pada seorang pendakwah. Jadi di dalam hadis ini, kita lihat bagaimana Nabi ini dia meraihkan sahabat yang berjumpa dengan Nabi. Dengan cara Nabi akan memegang tangannya untuk menunjukkan kasih sayang. Sebenarnya Nabi ini dia telah nampak. Nabi ini dia mempunyai satu keistimewaan untuk nampak di dalam hati setiap manusia ni tentang keimanan. Lihat saja di wajah seseorang tu akan tergambar keimanan. Lihat saja wajah seseorang tu akan tergambar keberkatan. Inilah yang Nabi nampak. Dan ini jugalah yang para alim ulama nampak. Kerana ulama itu pewaris para nabi, maka sifat ini juga diwarisi oleh para alim ulama yang ada sehingga yang ada pada hari ini. Jadi mereka akan nampak di wajah-wajah kita keberkatan, wajah kebaikan, wajah kesolehan. Jadi dengan sebab itulah mereka akan panggil kita untuk bersama-sama dengan mereka. Kadang-kadang tu mereka akan memberi kata-kata nasihat kepada kita supaya kita lebih menjadi orang yang lebih baik pada masa hadapan. Itulah antara fiqh dakwah ataupun cara untuk berdakwah. Itu meraihkan orang yang pertama, dan yang kedua ialah kita lebih
kita sendiri yang turun untuk berdakwah kepada manusia tanpa menunggu manusia itu datang kepada kita. Okey, hadis yang ke-57. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza atahu ar-rajulu wa lahu ismun la yuhibbuhu hawwalah. Apabila didatangi oleh seseorang yang mempunyai nama yang tidak disukai, pasti baginda sallallahu alaihi wasallam akan menukarkan nama tersebut. Hal ini kerana baginda bersungguh-sungguh ingin menjadikan setiap mukmin itu indah dalam semua perkara sehinggakan pada nama. Abu Darda telah meriwayatkan hadis, kamu akan diseru pada hari kiamat dengan nama kamu dan nama bapa kamu. Oleh itu hendaklah kamu memperelok nama kamu. Jadi hadis ini mengajarkan kepada kita bahawa Nabi SAW ini sangat menjaga kesempurnaan yang ada pada seorang Muslim. Sebenarnya jika kita belajar betul-betul, kita akan dapati Islam ni satu agama yang tinggi. Islam ni, orang mukmin ni, dia mesti ada integriti, credibility yang hebat. Dia mesti ada wawasan dan juga haibah. Sehingga kan pada nama pun jangan buat main-main. Kerana nama itu, benda yang pertama lah orang akan dengar. Nama apa? Bila kita habaq nama macam pelik-pelik sikit, perspektif orang tu akan rasa dia ni pening, dia ni geng pening ni kata. Jadi kita dapat lihat Nabi ni meletakkan Islam tu, mukmin tu satu tempat yang tinggi. Dan kerana itulah nama ini satu benda yang penting. Kerana di hari akhirat juga kita akan diseru dengan nama kita. Dan daripada sini kita akan dapati mengikut sejarah, ketika mana Nabi SAW jumpa dengan sahabat, Nabi akan bertanya, siapa nama kamu? Siapa nama kamu? Dan jika nama itu kurang elok, Nabi akan beri cadangan untuk mengubah nama-nama tersebut. Sa'id ibn Musayyab ibnu Hazin. Sa'id ibn Musayyab ibnu Hazin. Hazin tu datuk kepada Sa'id. Jadi Hazin ni datang berjumpa dengan Nabi SAW. Jadi Nabi tanya dia, apa nama kamu? Dia menjawab, Hazin. Hazin ni dalam bahasa Arab bermaksud dia, selain daripada maksud sedih, dia juga bermaksud keras. Soal kerah. Jadi Nabi kata, kamu bukan seorang yang keras. Maksud kerah ni bukan dia jadi lembut. Kerah ni kerah kepala, tak boleh tolak ansur, kepala masam, lebih kurang itulah maksud kerah. Jadi Nabi kata, kamu bukan seorang yang keras. Kamu sah. Kamu seorang yang mudah kira. Jadi ubahlah nama kamu. Jadi Hazin ni duk fikir, dia kata, tak boleh. Nama saya ni telah diberikan oleh nenek moyang saya. Nama saya ni, kami tidak sesekali akan mengubah nama yang telah diberikan oleh bapa kami. Tak apalah. Dia telah menolak cadangan Nabi. Maka Sa'id bin Musayyab pun cerita, disebabkan dia tolak suggestion ataupun cadangan Nabi untuk ubah nama tu, daripada seorang yang mudah kira, tiba-tiba perangai dia berubah jadi payah kira. Dan keburukan dia bukan dia aja payah kira, anak dia pun payah kira, cucu dia pun payah kira. Jadi keturunan daripada biasa-biasa je jadi payah kira semua. Disebabkan dia menolak cadangan Nabi untuk mengubah namanya, mengubah nama dia pada ketika tu. Jadi benda tu satu benda yang pentinglah, nama ni. Dan disebabkan itulah kita nak namakan anak-anak kita, cucu-cucu kita, tak perlulah meminta pandangan daripada alim ulama. Kita tanya untuk mendapat keberkatan daripada mereka. Seperti mana para sahabat dahulu berbangga, nama saya ni diberikan oleh Nabi. Nabi yang berikan nama saya. Seperti itu jugalah cucu kita, anak-anak kita boleh berbangga, nama saya ni diberikan oleh ulama sekian. Kerana pada penamaan ulama itu kepada anak-anak kita itu terdapat keberkatan.
soal keberkatan ni kita tak nampak lah. Tapi insya-Allah pada perangai dia tu, kecerdikan dia tu akan nampak lah segi kecerdikan. Begitu juga kalau kita nak bubuh nama anak kita, kita senaraikan nama tu, lepas tu kita pergilah minta pandangan ulama tu. Jika ulama tu bersetuju, maka di situ juga ada keberkatan. Jika ulama tu suruh ubah, maka ubahlah nama tersebut, kerana mereka lebih mengetahui maksud yang tersirat yang ada pada nama tersebut. Inilah yang berlaku pada zaman Nabi, dan inilah juga yang kita perlu amalkan pada zaman sekarang. Seperti yang saya cakap tadi itu, kita bukan baca hadis ni untuk mengetahui tentang sirah, untuk mengetahui tentang sejarah. Oh, kita belajar hadis ni, hadis ke-57, kita tahu, oh, Nabi ni dia ubah nama orang yang nama tu tidak sesuai. Habis, tutup buku, simpan dalam rak. Bukan itu tujuan kita mempelajari hadis dan juga sirah. Tapi kita perlu merasai, kita perlu mengamalkan perkara-perkara tersebut, barulah benda itu jadi bermanfaat. Hadis ke-58, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza atahu qaumun bisadaqatihim qala Allahumma salli ala ali fulanin. Apabila Nabi SAW didatangi oleh suatu kaum yang membawa harta sedekah, baginda akan berdoa, Ya Allah, rahmatilah keluarga fulan. Maksudnya, baginda SAW mendoakan mereka dengan kesucian dan kebersihan kerana memuliakan mereka. Hal ini kerana baginda SAW menurut perintah Allah di dalam firman-Nya, "Shalli alaihim", yang bermaksud dan doakanlah untuk mereka. Jadi dalam hadis ini Nabi telah mengajarkan kepada kita bahawa apabila ada seseorang yang berbuat baik, yang memberi sedekah, yang memberi hadiah kepada kita, maka kita doakanlah kepada mereka. Jika kita tengok pada zaman Nabi ni kita tahu dia seorang yang sangat mustajab doa. Ketika mana para sahabat bagi hadiah kepada Nabi, Nabi akan berdoa, Allahumma salli ala ali fulanin, ya Allah, rahmatilah keluarga si fulan. Mesti pada ketika tu sahabat merasa sangat gembira, kerana doa Nabi ialah doa yang mustajab. Nabi angkat tangan dan doa kat kita ni. Mana ada benda yang lebih gembira daripada perkara ni. Kerana perkara ni memang satu situasi, satu scene, satu keadaan yang amat mengembirakan. Disebabkan itulah ada kisah ketika mana Nabi bertandang ke rumah seorang sahabat. Bila mai ke rumah sahabat, Nabi bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi sahabat ni duduk dalam rumah ni, dengar. Ahli keluarga dia pun dengar. Dia suruh ahli keluarga dia, diam. Dia kata, jangan menyut, diam. Tu Nabi pun bagi salam lagi. Yang kali kedua, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia suruh diam lagi. Lepas tu Nabi bagi salam yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia masih diam. Ketika mana Nabi nak berpaling balik, barulah dia buka pintu. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi, ya Rasulullah. Jadi Nabi kata, kamu tak dengar ke tadi salam daripada saya? Kemudian sahabat ni kata apa? Saya dengar, tetapi saya sangat gembira ketika mana Tuhan mendoakan kepada kami melalui ucapan salam tu sebanyak 3 kali. Sebabkan itulah dia menyuruh ahli keluarga ni diam, jangan menyut, supaya Nabi bagi salam kepada keluarga mereka ni sebanyak 3 kali. Sampai teratulah dia punya appreciate, dia punya penghargaan para sahabat pada doa Nabi. Kerana di sini kita dapat fahamlah mana ada doa yang lebih tinggi pada doa Nabi kepada seseorang. Dan juga Nabi mendoakan mereka ni selaraslah dengan
perintah Tuhan, wasalli alaihim, dan doakanlah untuk mereka. Hadis ke-59. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza atahu al-amru yassarahu qala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wa idza atahu al-amru yakrahuhu qala alhamdulillahi ala kulli halin. Apabila dikabarkan satu perkara yang menggembirakan, baginda sallallahu alaihi wasallam akan mengucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah, dengan sebab nikmatnya segala perkara yang baik menjadi sempurna. Apabila didatangi sesuatu perkara yang tidak disukai, baginda mengucapkan alhamdulillahi ala kulli halin, yang bermaksud segala puji bagi Allah atas segala perkara. Ini bermaksud baginda memuji Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan, sama ada senang atau susah. Jadi di sini hadis ini menerangkan mengenai tauhid. Alhamdulillah bukan sahaja perkataan zikir. Ambil tasbih, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah ini, pujian kepada Tuhan ini perlu dirasai di dalam hati. Perlu dikuasai oleh hati. Akal kita perlu menyadari bahawa kita ni ialah hamba. Seorang hamba, dia tertakluk pada Tuhannya. Dia perlu patuh kepada Tuhannya dalam apa-apa keadaan, sama ada keadaan susah ataupun senang. Dahulunya dia susah, kini dia menjadi senang. Dia mungkin dengan rela hati mengucapkan alhamdulillah. Tapi berbeza keadaannya apabila dulu dia senang, kini dia susah. Berat hati sekali untuk mengucapkan alhamdulillah. Dia lebih memikirkan mengenai mengapa. Dia lebih memikirkan kenapa, tanpa dia memikirkan mengenai siapa yang sebenarnya yang menetapkan perkara tersebut. Jika dia menyedari siapa yang menetapkan perkara tersebut, iaitu Tuhannya, maka keadaan pasti akan berbeza. Kerana Allah Subhanahu wa taala lah yang menetapkan qadar, menetapkan ketentuan bagi setiap perkara yang berlaku di dalam dunia ini. Jadi disebabkan itu, Nabi SAW mengajarkan kepada kita bahawa dalam setiap keadaan hendaklah kita mengucapkan alhamdulillah, sama ada keadaan baik ataupun keadaan yang buruk. Keadaan yang baik apabila kita mengucapkan alhamdulillah sebagai tanda syukur, dan keadaan yang buruk ketika mana kita mengucapkan alhamdulillah itu ialah sebagai tanda kita ingat kepada Tuhan kita. Disebabkan inilah umat Nabi SAW digelar sebagai umat Al-Hamidun di dalam kitab-kitab yang terdahulu, kitab Taurat dan kitab Injil, ketika mana menceritakan mengenai Nabi akhir zaman dan umat akhir zaman, maka disifatkan di dalam kitab tersebut umat itu sebagai umat Al-Hamidun, iaitu umat yang sentiasa mengucapkan syukur kepada Tuhan. Hadis yang ke-60. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza utiya bi ta'amin sa'ala anhu hadiyatun am sadaqatun, fa in qila sadaqatun qala li ashabihi kulu wa lam ya'kul, wa in qila hadiyatun daraba bi yadihi fa akala ma'ahum. Apabila dihidangkan makanan, baginda Nabi SAW akan bertanya tentangnya. Adakah makanan ini hadiah atau sedekah?
Sekiranya dijawab sedekah, baginda akan berkata kepada para sahabatnya, makanlah makanan ini. Baginda pula tidak menjamahnya. Sekiranya dijawab hadiah, baginda SAW akan menepuk tangannya dan makan bersama para sahabat. Hal ini kerana sedekah haram dimiliki oleh baginda, sedangkan hadiah pula halal baginya. Jika kita tengok hadis yang sebelum ni, hadis yang sebelum ni kata ketika orang bagi sedekah kepada Nabi, Nabi akan mendoakan. Doa je lah kepada kawan tu. Tetapi adakah Nabi akan makan tu? Persoalan nombor 2. Nabi akan tanya dulu, hadiah ni, Nabi akan tanya dulu, perkara ni hadiah ataupun sedekah. Jika dijawab sedekah, maka Nabi tak makan. Jika hadiah, baru Nabi ambil manfaat daripadanya. Jika kita renung balik, bukankah Nabi ini tak boleh makan zakat saja? Sedekah tak boleh juga ke? Sebenarnya macam ni. Walaupun sedekah dan juga hadiah tu konsep yang sama. Seorang tu mengeluarkan harta dia bukan pada keadaan wajib. Kalau zakat tadi wajib, tapi sedekah ni sunat. Hadiah pun sunat. Tetapi beza antara sedekah dan juga hadiah ni pada segi tujuan. Hadiah adalah untuk kita berkasih sayang, kita mengiktiraf, kita menghargai orang yang kita bagi hadiah. Hadiah diibaratkan kita bagi kepada orang yang kita kasihi, orang kita hormati, bagi kepada raja, bagi kepada orang yang kita cintai. Berbeza dengan sedekah. Sedekah ni, nama pun sedekah no. Sedekah ni kita bagi kepada orang yang memerlukan. Di situlah bezanya tujuan antara hadiah dan juga sedekah. Walaupun boleh jadi benda tu benda yang sama, tetapi disebabkan konsep ataupun tujuan kedua-dua benda ni berbeza, maka otomatik kesemuanya akan berbeza. Kerana sedekah kita bagi kepada orang yang memerlukan, orang ini tarafnya ni rendah sikit lah. Nama pun memerlukan kan. Jadi dia ni taraf hidup dia ni rendah sikit, dia ni lokoh sikit, macam itulah. Jadi kita bagi sedekah pada dia. Hadiah untuk orang yang kita cintai. Jadi kita tilik balik, bolehkah ataupun padankah bagi sedekah kepada Nabi, sedangkan sedekah tu kepada orang yang lekeh? Sudah tentu jawapan daripada tuan-tuan, tidak. Dan disebabkan itulah Nabi kata, ahadiyatun am sadaqatun, adakah benda ini ialah hadiah ataupun sedekah? Jika sedekah, Nabi tak makan. Jika hadiah, baru Nabi ambil. Padahal boleh jadi benda tu benda yang sama. Boleh jadi benda tu boleh jadi hadiah dan boleh jadi sedekah. Nabi tak menilai pada barang, tapi Nabi menilai pada tujuan. Dan dengan demikianlah Nabi mengajak kepada hamba, kepada umatnya, bahawa orang agama ni dia merupakan pada satu tahap yang tinggi. Seperti mana Nabi ajak umatnya supaya mempunyai satu tahapan yang tinggi dalam masyarakat, mempunyai orang Muslim ni mesti berjaya. Nabi dah tanam mindset tu lah pada sahabat. Orang Muslim ni mesti berjaya, orang Muslim ni mesti hebat, mesti hebat daripada penganut agama lain. Macam tu juga Nabi menanam konsep ni kepada ahli agama. Ahli agama, mereka ni perlu diraih, mereka ni perlu dihormati. Syekh Khalid Ilyas ketika menerangkan hadis ini, Syekh berpesan bahawa ini adalah tahap pengkadaran ataupun maqam ataupun tahap protokol, panggil protokol lah, protokol bagi orang agamawan. Orang agamawan ni tidak boleh dipandang
remeh. Tok guru pondok, mereka ni orang yang banyak ilmu, yang dekat dengan Tuhan. Jadi kita tak boleh pandang remeh pada mereka dan mengabaikan mereka dari segi hatta dari segi memberi pemberian pun perlu dibezakan, sedekah ataupun hadiah. Kerana orang agamawan ni makamnya lebih tinggi daripada orang yang biasa. Jadi di sini Nabi menunjukkan bahawa orang agamawan ni ataupun ulama, mereka ni lebih tinggi. Jadi masyarakat perlulah menghormati mereka mengikut tahap yang telah ditetapkan di sini. Kerana hadiah itu lebih tinggi martabat daripada sedekah. Dan tidak selayaknya bagi Nabi ataupun ulama menerima sedekah, kerana sedekah ini lil fuqara. Konsep sedekah ni ialah untuk orang yang lekeh, untuk orang yang memerlukan. Tapi pada hari ini kita bercampur baur. Kadang-kadang konsep ni kita terlepas pandang. Kita anggap semua ni sedekah lah. Sedekah. Bagi jumpa dengan ulama ni sedekah, jumpa dengan tok guru ni sedekah. Tuan-tuan mungkin akan kata, kami bagi lama dah pun sedekah kat tok guru tu. Tok guru tu ambil je, dia kata. Tak ni pun, tak tanya pun sedekah ke hadiah. Tok guru besar tu. Dia konsep dia macam ni lah. Jika kerana tok guru tu, jika tidak kerana tok guru tu nak menjadi satu isu kepada masyarakat. Jika tok guru tu tolak pemberian tuan-tuan, jika dia tu sangat menjaga reputasi, maka benda ni pastilah akan menjadi isu. Masyarakat pula akan menyalahkan tuan guru tu. Masyarakat akan kata tuan guru ni sombong. Padahal tak. Padahal memang protokol seorang agamawan, seorang ilmuwan pada tahap yang tinggi. Tapi perkara ni pelan-pelan lah untuk kita faham. Ni antara intipati daripada hadis, bukan rekaan lah, bukan saja nak reka-reka. Tapi inilah yang ditinggalkan oleh Nabi SAW kepada umatnya. Apa yang Nabi ajarkan kepada umatnya, kerana al-ulama'u warasatul anbiya. Kerana ulama' itu ialah pewaris para Nabi. Hadis ke-61. Jadi kita baca ni ada hadis yang dihuraikan detail, ada juga hadis yang tidak dihuraikan detail sangat. Dia hurai mengikut istifadah, mengikut pengajaran lah yang dapat pada hadis tersebut. Mungkin tuan-tuan tengok, lambat kan cara ni. InsyaAllah lah kita cuba berhenti pada hadis yang punyai perbahasan yang panjang ke macam mana. Hadis ke-61. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza utiya bis-sabyi a'ta ahlal baiti jami'an karahiyatan an yufarriqu bainahum. Apabila Nabi SAW dipersembahkan rampasan perang, baginda akan memberikannya kepada seluruh keluarga, kerana baginda tidak menyukai perpecahan di kalangan mereka. Jadi apabila Nabi dapat harta rampasan perang, jadi pembahagian dari segi ahli keluarga Nabi tu, Nabi akan memberi seorang sikit. Kerana apa? Kerana Nabi tidak menyukai perpecahan di kalangan mereka. Jadi hadis ini menunjukkan keadilan Nabi SAW. Dan juga hadis ini menunjukkan bahawa seorang imam ataupun seorang pemerintah itu perlulah bersikap adil untuk menyatupadukan keluarga dan juga masyarakat dalam konteks yang lebih luas. Sebenarnya apa yang dibawa oleh Nabi ini yang membezakan Nabi dengan pemimpin-pemimpin yang lain yang ada di dalam dunia ni, satu saja, iaitu rahmah. Nabi ni seorang yang sangat rahmah.
Rahmat Nabi ni dari segi pelbagai aspek. Dari segi aspek menyatupadukan masyarakat, dari segi aspek memelihara hak-hak manusia, hak-hak haiwan dan segalanya. Dan jika diceritakan pandangan orientalis barat mengenai sifat Nabi, mereka mengatakan bahawa jikalau Muhammad ada pada masa ni, maka mesti Muhammad ni boleh menyatupadukan ke semua negara yang ada pada dunia ni. Tak kira di kutub manapun, di benua manapun, pasti akan berada di bawah telunjuk tangan Muhammad. Kerana Muhammad ni ialah seorang yang mempunyai sifat rahmah. Semua manusia akan tunduk kepadanya. Itu antara pengiktirafan orientalis barat terhadap Nabi. Padahal mereka ni bukan jumpa Nabi pun. Orientalis barat ni baru ya. Paling ni pun 1970-an. Yang kata yang saya nukilkan pandangan dia tadi itu baru tahun 2000. Jadi dia baca pada sejarah, dia berpendapat kalau Muhammad ada pada masa ni, pasti seluruh dunia akan tunduk di bawah telunjuk tangan Muhammad. Kerana Muhammad lah seorang pemimpin yang berkaliber. Disebabkan Tuhan telah mengurniakan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman. Hadis ke-62. Kana iza utiya bilaban qala barakatun. Adalah Nabi SAW dihidangkan susu, baginda akan bersabda, susu ini berkat. Dengan maksud ai syurbatuhu ziyatul khair, minum susu ni akan menambah keberkatan. Macam yang Ustaz Muhammad ceritakan kemarin mengenai susu. Walaupun susu ni ialah susu yang ialah satu perkara yang baik untuk diminum, tetapi jika minum secara berlebihan, ia akan menyebabkan kesan buruk. Disebabkan itulah jika kita teliti daripada sirah Nabi, Nabi akan taratan yashrubuhu khalisan. Kadang-kadang Nabi akan minum macam tu saja. Wa taratan musyawwaban bil ma'i, dan kadang-kadang Nabi akan campur dengan air. Kerana keadaan negara pada masa tu, Mekah dan Madinah pada masa tu kadang-kadang jadi panas. Jadi apabila minum susu tak kena pada masanya, jadi akan menyebabkan badan pun menjadi panas dan menjadi mudarat kepada badan. Hadis ke-63. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza utiya bi ta'amin akala mimma yalihi wa idza utiya bi tamri jalat yaduhu. Apabila Nabi SAW dihidangkan makanan, baginda akan makan makanan yang berdekatan dengannya. Apabila dihidangkan kurma, baginda akan mengelasnya dengan tangan. Mengelaskannya maksud macam mana? Dengan maksud baginda bergerak-gerak untuk mengelas dan memakan buah yang disukai. Jadi hadis ini merupakan hadis yang semua kita faham, yang semua kita selalu dengar. Itu apabila kita makan dalam talam ke, di dalam hidangan ke, maka pilihlah lauk yang paling dekat dengan kita pada ketika itu. Kerana jika kita langkau, diambil lauk yang dua pinggan jauh dari kita, cedok tu, maka secara tidak langsung ia akan mengganggu rakan-rakan lain yang makan sehidangan dengan kita, dan secara tidak langsung akan mengambil hak orang lain yang ada di dalam hidangan tersebut. Kerana hidangan tersebut tu duduk di depan dia, tiba-tiba kita pula cedok, langgar kawasan, cedok awal bukan pinggan. Jadi secara tidak langsung ia telah mengganggu hak-hak orang lain. Jadi di dalam ni, hadis ni mengajarkan kepada kita bahawa di dalam makanan ataupun di dalam hidangan tu juga terdapat hak orang yang lain. Jadi keadaannya macam mana kalau kita makan seorang? Satu hidang kita makan seorang.
Ataupun saja duduk kat rumah, semua orang makan lah. Kita seorang je tak makan, kita hidang juga. Hidang tak meja. Dan 5 pinggan, ada 5 pirate depan meja, depan kita. Adakah kita kena ikut peraturan ni juga? Ya. Mengikut fuqaha Syafi'iyah, makruh kalau kita langgar, ambil laut yang lebih jauh. Kita kena ambil yang lebih dekat. Dan disebabkan itu jugalah, jika kita perhatikan hidup kita pada masa ni, kenduri kita pada hari ini lebih banyak pada kontrak, banyak pada buffet hidangan. Ketika mana kita bawa pinggan kita tu, batok buffet tu, selalunya kalau benda yang perlu dipilih, tak apalah kita pilih. Contohnya ayam, nak bahagian paha, cedok nak kalih sini. Orang belakang ramai lah, kalih sini. Tak apalah, benda tu kena pilih, dimaafkan. Mai tang acak, mai tang darca, benda tu sama. Darca, terung, buah tomato, kacang panjang, hak tu lah. Cedok kali pertama pun dapat hak tu, cedok kali kedua pun dapat hak tu. Jadi kalau kita duk pilih itu, masa ni dia mengganggu hak orang lain lah. Jadi makruh. Macam tu juga kalau pilih buah buffet tu kan, duk kalih ni, padahal nak ambil buah temikai tu juga. Jadi secara tidak langsung benda ni mengganggu orang lain. Termasuk jugalah dalam hadis ni. Dan hadis ni mengatakan bahawa wa iza utiya bitamri jalat yaduhu. Apabila dihidangkan kurma, baginda akan mengelaskannya dengan tangan. Berbeza dengan makanan. Kalau makanan kita kena ikut peraturan, ambil yang lebih dekat. Tapi kalau buah-buahan boleh pilih. Maksudnya kalau ada buah kurma dalam ni, Nabi akan kelas yang mana satu lebih sesuai untuk dimakan, satu lebih masak. Macam tu jugalah kalau kita pilih buah nak beli pun, kita akan kelas. Takkan kita nak ambil buah pelam masak semua, mana ada nak makan. Kita kena ambil buah pelam hijau sikit untuk dimakan pada kemudian hari. Maka perbuatan mengelas buah tu dibolehkan. Hadis ke-64. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza utiya bi bakuratis samarati wada'aha ala 'ainayhi thumma ala shafatayhi wa qala Allahumma kama araitana awwalah fa'rina akhirah thumma yu'tihi man yakunu 'indahu minas sibyan. Apabila dihidangkan buah-buahan yang sulung, baginda sallallahu alaihi wasallam meletakkannya pada kedua-dua mata dan bibir seraya berkata, Ya Allah, sebagaimana engkau memperlihatkan kepada kami buah-buahan yang sulung, perlihatkanlah juga buah-buahan yang terakhir. Kemudian baginda memberikan buah-buahan itu kepada kanak-kanak yang ada bersamanya. Hal ini sebahagian cara memuliakan dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika mana di awal musim buah-buahan, musim buah-buahan di negara Arab, buah kurma lah, Mekah dan Madinah ni. Mekah ni dia ada pokok kurma juga, tapi kurma dia ni tak banyak macam Madinah. Orang Mekah ni ialah orang businessman, orang bangsawan, orang saudagar. Mereka orang yang tubuh badan mereka tegak, kerana mereka ni orang berperang. Kasta hidup mereka ni disebabkan mereka ni orang businessman, jadi mereka ni smart lah. Sebabkan itu mereka ni menjaga Kaabah, menjaga Baitullahil Haram. Kerana orang Madinah ni, mereka ni orang petani, pak-pak tani. Orang pak tani ni macam maklum lah, mereka punya ni tidaklah sehebat orang Mekah. Pak-pak tani ni mereka punya tubuh badan pun biasa-biasa saja. Dan disebabkan itulah ketika mana di Mekah, di Madinah, apabila tibanya musim buah-buahan,
maka mereka akan membawa buah-buahan ini kepada Nabi SAW. Jadi apabila Nabi dibawa hidangan ni, buah sulung, awal-awal berbuah lah kira, buah kurma tu, maka dibawa kepada Nabi. Nabi akan ambil buah tu dan letakkan di mata. Ambil buah letak di mata. Dan kemudian di bibir, letak di bibir. Dan akan berdoa, Ya Allah, seperti mana Engkau memperlihatkan kepada kami buah-buahan yang sulung, perlihatkanlah juga buah-buahan yang terakhir. Dengan maksud, Ya Allah, janganlah Engkau potong ataupun janganlah Engkau kurangkan nikmat yang telah Engkau berikan ini kepada kami. Adim alaina ni'mah, berkekalanlah nikmat ini kepada kami. Kemudian barulah baginda akan memberikan buah-buahan ini kepada kanak-kanak yang ada bersamanya. Kerana pada ketika ini Nabi memuliakan kanak-kanak yang ada di persekitaran Nabi pada ketika itu. Ini merupakan akhlak Muhammadiyah lah. Akhlak Nabi yang kita perlu contohi, iaitu kita berlaku berlemah lembut dengan kanak-kanak. Kerana mereka inilah nanti yang akan menjadi generasi yang akan datang. Di sini Nabi memperlihatkan kepada kita untuk berlaku baik kepada kanak-kanak. Kerana kalau ikut tu, buah yang pertama, buah sulung musim tu, kenapa Nabi tak bagi kepada orang yang tua? Kenapa Nabi tak bagi kepada tuan yang bagi buah tu, tapi Nabi memberikannya kepada sebian, kanak-kanak, untuk mengembirakan mereka? Kerana kanak-kanak ni apabila mereka ni dihargai, maka peristiwa itu akan terlekat di dalam minda mereka. Dan perkara ni akan menjadi inspirasi kepada mereka untuk mereka lakukan pada masa akan datang. Dia akan teringat, oh dulu pakcik ni biasa bagi macam ni, jadi bila besar nanti aku pun nak jadi macam ni. Jadi benda tu akan menjadi inspirasi. Dan benda ni telah ditunjukkan oleh Nabi SAW di dalam hadis ini. Hadis ke-65. Kana Nabi SAW iza utiya bimudhunin, at-tayyib, satu bekas. Bekas tu bekas lemak yang harum. Maksudnya bukanlah maksud lemak tu lemak kambing ke, lemak lembu ke apa. Ni lemak yang dicairkan. Dia lebih kurang macam mentega, macam buttercup, macam tu lemak sayur. Tapi ni lemak, tak tahulah lemak apa, tapi lemak yang harum. Maksudnya lemak ni boleh digunakan untuk meminyakkan rambut. Apabila dibawa kepada Nabi, Nabi akan ambil dengan tangan, kemudian akan merasanya, Nabi akan menjilatnya. Kemudian barulah Nabi akan menyapunya di rambut. Hadis ke-66. Kana iza utiya bimri'in qad syahida badran wasyajarata kabbaru alaihi tis'an wa in utiya bihi qad syahida badran walam yashhadi syajarata aw syahida syajarata walam yashhad badran kabbaru alaihi sab'an wa idza utiya bihi lam yashhad badran wala syajarah kabbaru alaihi arba'an. Apabila dihadirkan seorang jenazah yang pernah menyertai peperangan Badar dan syajarah, iaitu perjanjian Ridwan, Baginda SAW akan bertakbir sebanyak 9 kali dalam solat jenazah. Apabila dihadirkan seorang jenazah yang pernah menyertai peperangan Badar tetapi tidak menyertai syajarah, atau pernah menyertai syajarah tetapi tidak menyertai peperangan Badar, baginda akan bertakbir sebanyak 7 kali. Apabila dihadirkan seorang jenazah yang tidak menyertai peperangan Badar dan syajarah, baginda SAW akan bertakbir sebanyak 4 kali. Amalan ini hanya berlaku pada peringkat awal sahaja.
supaya setiap orang dapat mengetahui martabat, tingkatan dan kelebihan para sahabat mengikut kadar sesiapa yang lebih awal memeluk Islam serta khidmat mereka kepada agama Islam. Apabila mereka memahami makna yang mendalam ini, maka 9 dan 7 takbir itu dinasahkan dan dikekalkan 4 takbir solat jenazah menurut ijma'. Dia macam ni. Apabila sahabat Nabi SAW tu meninggal, jika dia seorang yang menyertai kem Badar, menyertai peperangan Badar. Peperangan Badar ni satu peperangan yang besar, 313 orang. Satu ekspedisi yang berisiko. Memang awal inilah awal peperangan dalam Islam. Tak ramai 313 orang. Orang Madinah menentang orang Mekah. Macam saya cakap tadilah, orang Mekah ni orang fighter. Mereka ni orang yang gagah. Kedua orang Madinah orang pak tani. Jadi sudah tentu kelengkapan untuk berperang tu tak ada. Jadi peperangan Badar ni dia memang satu peperangan yang besar dalam sejarah Islam yang berlaku pada bulan Ramadan. Sejarah ni ialah perjanjian Bai'atul Ridwan. Itu ketika mana Nabi nak mengerjakan haji, pada masa tu dihalang oleh kaum musyrikin Quraisy. Jadi Nabi hantar wakil, iaitu Sayyidina Uthman, untuk berunding dengan mereka. Jadi pada masa tu dipertahan Sayyidina Uthman. Disebabkan penahanan Sayyidina Uthman itulah terjadinya perjanjian Ridwan untuk membebaskan Sayyidina Uthman. Jadi dua benda ni, Badar dan juga sejarah ni, adalah dua benda yang penting dalam sejarah Islam. Disebabkan itulah sesiapa yang sahabat Nabi yang menyertai kedua-dua ekspedisi ini, kedua-dua kejadian ni, maka Nabi SAW akan bertakbir sebanyak 9 kali ketika dalam solat jenazah. Kenapa? Liya'lamu as-sahabah fadlu as-sahabah allati mabna 'ala as-sabiqin wal fadl. Kerana Nabi nak mengajak kepada sahabat bahawa walaupun kesemua ni ialah sahabat, tetapi ada di antara mereka ni yang terlebih banyak jasa, yang terlebih banyak khidmat, yang mereka ni masuk Islam awal dalam keadaan benda tu berisiko, tapi tetap juga masuk Islam. Nak pergi perang Badar ni berisiko 50-50, hidup, antara hidup dan mati. Bukan 50-50 lah, masa tu 60-40 kot, 60-40, sebab kuantiti Islam tu sikit jika nak dibandingkan dengan kaum Quraisy. Tapi mereka sanggup bergadai nyawa, dan juga mereka sanggup untuk bersama-sama dalam Bai'atul Ridwan. Maka Nabi nak ajak kepada sahabat bahawa dalam kalangan sahabat ni ada orang yang sangat banyak jasa mereka ni kepada agama. Sebabkan itulah di dalam sembahyang ni Nabi bertakbir sebanyak 9 kali ketika menyolati jenazah mereka. Dan ketika mana ada sahabat itu yang pernah menyertai Badar, peperangan Badar, tapi dia tidak menyertai Bai'atul Ridwan, ataupun dia ni menyertai Bai'atul Ridwan tapi dia tidak sempat menyertai perang Badar, maka pada ketika itu Nabi akan bertakbir sebanyak 7 kali. Itu juga untuk menunjukkan bahawa orang ni ada pada setengah keadaan dia ni lebih terkedepan, lebih banyak jasa dan khidmat dia ni kepada agama Islam. Kerana as-sabiqun hum al-muqarrabun fil akhirah. Kerana orang yang sabiqun, orang yang terawal memeluk Islam, orang yang bersegera melakukan ibadat, orang yang bersegera merebut peluang beribadat, berjihad di jalan Tuhan ni, mereka inilah orang yang dekat dengan Allah di hari akhirat. Jadi sebagai isyarat, sebagai hint, sebagai petunjuk, ketika mana di solat pun Nabi dah nak tunjuk orang yang masuk kedua-dua ni 9, orang yang masuk salah satu ni 4, salah satu ni 7,
Dan orang yang tidak masuk mana-mana peperangan ialah sebanyak 4 kali. Dan selepas sahaja kesemuanya mereka faham, kesemua sahabat faham mengenai perkara ni, maka 7 takbir, 9 takbir ini dinasahkan, maksudnya dihapuskan. Semuanya diseragamkan menjadi 4 sahaja. Sehingga hari inilah, sehingga pada hidup kita pada hari ini. Okey, hadis yang terakhir sebelum kita berhenti rehat. Hadis ke-67. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza ijtala an-nisaa aq'a wa qabbala. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila menyingkap penutup muka untuk memandang isteri, baginda sallallahu alaihi wasallam akan duduk dan menciumnya. Menyingkap penutup muka isteri untuk mendatangnya kerana ingin bersama, dan maksud al-aq'a ialah salah satu cara duduk di atas lantai dan mempunyai banyak rupa. Jadi insya-Allah kita berhenti di hadis inilah, dan kita akan berehat 10 hingga 10.30, dan kita akan sambung balik pada pukul 10.30. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.